Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan penonton sekalian. Yang bahaya sedar-sedarkan, yang terlena kejut-kejutkan. Cerita teladan mari dengarkan, moga menjadi panduan kehidupan. Dengar ya kawan-kawan, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Belalang yang Degil. Di dalam sebuah taman bunga, terdapat seekor belalang yang suka menyanyi dan menari. Oleh kerana bakat yang ada padanya, belalang dilantik menjadi ketua di taman itu. Setiap hari, belalang akan bermain, menyanyi dan menari bersama kawan-kawannya. Belalang mempunyai pengaruh yang besar di taman itu. Belalang akan mengenakan syarat sekiranya kawan-kawan lain ingin tinggal di taman itu dan bersukaria bersama-sama dengannya. Mereka hendaklah memberi bekalan kepadanya. Jika tidak, mereka akan dipulaukan dan tidak dipedulikan. Ramai yang kecewa dan takut mendekati taman itu. Yang hatiku badan bertuah, tinggal di dalam taman yang indah, menyanyi bersama kawan-kawan, menghidup bau bunga di taman. Rama-rama, kumbang, lebah dan semut adalah rakan-rakan belalang. Pada suatu pagi, belalang mendapati kawan-kawannya sedang sibuk membuat kerja masing-masing. Mereka tidak bermain dan menyanyi seperti selalu. Bahkan mereka juga tidak memberi bekalan makanan kepada belalang lagi. Belalang berasa hairan. Belalang pun memanggil mereka. "Hoi kawan-kawan, marilah kita bermain bersama-sama." "Kami tidak mahu bermain dan bermasa lagi belalang. Kami mahu mencari makanan dan tempat pelindungan yang selamat. Kerana tidak lama lagi akan ada musim terkujuh." "Musim terkujuh? Ha. Mana ada musim terkujuh? Lihat cuaca hari ini. Matahari bersinar terang, angin bertiup lembut, bunga-bunga berbau harum. Nyamannya," jawab belalang sambil ketawa. Belalang tidak percaya musim terkujuh akan tiba. "Marilah belalang, kita sama-sama mengumpul makanan dan bawa ke tempat selamat." Malaslah, kamu semua pergilah mencari makanan. Aku mahu bermain dan menyanyi sahaja. Sekiranya kamu semua tidak mahu memberi aku makanan, jangan lagi berkawan denganku dan keluar dari taman ini, jawab belalang. Sikap belalang yang tidak mahu mendengar nasihat itu dan keras hati bagai mencurahkan air di daun keladi. Akhirnya belalang menjadi sunyi bermain seorang diri. Dia pulang ke rumah. Belalang tertidur kerana keletihan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Belalang terjaga. Belalang berasa sangat lapar, tetapi tiada satu pun makanan di rumahnya. "Apabila hujan berhenti nanti, bolehlah saya mencari makanan," katanya di dalam hati. Dia berasa sangat menyesal kerana selama ini tidak pernah mencari makanan sendirian, hanya mengharapkan pemberian rakan-rakannya sebagai balasan dapat bermain di taman itu. Belalang teringat akan nasihat kawan-kawannya. Kalaulah saya tidak berlaku kejam dan memberi syarat mereka untuk berkawan dengan saya, sudah tentu nasib saya tidak begini. Akan tetapi, nasib sudah menjadi bubur. Penyesalan tidak berguna lagi. Belalang jatuh sakit. Apabila hujan berhenti, lebah keluar dari sarangnya dan teringat akan belalang yang degil itu. Lalu pergi ke rumah belalang. Alangkah terkejutnya lebah mendapati belalang terletak di atas katil. Lebah mencari semut, kumbang dan kawan-kawan yang lain.
Mereka bersama-sama merawat belalang. Baik sungguh hati kawan belalang itu, ya kawan-kawan. Akhirnya belalang sembuh dan sihat semula. Belalang insaf dan mohon maaf. Belalang janji tidak akan bersikap angkuh dan degil lagi. Mulai sekarang, belalang tidak akan menggunakan syarat sekiranya kawan-kawan lain ingin tinggal di taman itu dan bersukaria bersama-sama dengannya. Hadirin yang dihormati sekalian, janganlah kita bersikap angkuh seperti belalang. Tidak perlu menggunakan syarat atau sopan dan pengaruh dalam berkawan. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah: pertama, kita hendaklah sentiasa ikhlas dalam persahabatan tanpa mengira rupa paras dan fizikal. Kedua, kita perlu mendengar nasihat sesiapa saja yang membawa kita ke arah kebaikan. Ketiga, amalan rasuah atau memberi suapan membinasakan diri. Sampai di sini sahajalah cerita saya. Yang baik kita jadikan teladan, yang buruk kita jadikan sepadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.